Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mamis. Okay, so hari ini Ras nak share dengan you all tentang cara-cara untuk kita buat teknik mamet. Okay, so apakah itu teknik mamet? Teknik mamet tu sebenarnya adalah cara-cara untuk kita perah susu, okay, dengan menggunakan tangan kita sendiri. Okay, sekarang ni banyak teknologi, maksudnya banyak pam yang ada di pasaran, tapi keadaan mamet ni sangat penting untuk kita tahu. Kenapa? Ada beberapa sebab yang kita mesti tahu untuk perah menggunakan tangan. Satu, yang pertama sekali, kita perlu memerah ketika lepas kelahiran. Okey, ini bukan semua mamis yang perlu untuk perah, tapi certain mamis yang anak tak dapat disusukan secara terus lepas kita dah bersalin. So mamis kena express colostrum tu yang Ras dah explain. Colostrum tu sangat pekat dan melekit. Kalau kita pump pun memang susah sangat nak dapat. Maksudnya dia akan melekat dekat piping pump tu sendiri. So pada keadaan tu, bila mami nak keluarkan colostrum tu, mami kena gunakan tangan untuk kita perah, express colostrum, and kita bagi kat baby. Okay, so satu lagi keadaan yang memerlukan mami memerah guna tangan adalah bila terjadinya bengkak susu. Okay, so bila dah terjadi bengkak susu, maksudnya susu tak dikeluarkan sepenuhnya dari payudara. So bengkak, so waktu itu kalau kita guna pump pun memang tak akan keluar susu. Satu-satunya cara adalah menggunakan teknik mamet. Okay, dan seterusnya Ras memang selalu sarankan mamis, even though you all guna pump untuk express susu, sebab pump tu lagi mudah, lagi cepat untuk express, tapi lepas kalau you all ada masa, yang sebaik-baiknya lepas pump tu kita guna teknik mamet ni untuk keluarkan sepenuhnya susu dari payudara. Okay, sebab bila kita pump tu hanya keluarkan 85% je daripada susu tu, daripada susu daripada payudara tu. So kita kena lepas kita pump tu, seelok-eloknya kita perah menggunakan tangan untuk keluarkan sepenuhnya dan kosongkan sepenuhnya payudara supaya menghantar signal ke otak kita untuk penghasilan susu yang lebih banyak. Okay, so untuk hari ni Ras akan explain sikit caranya untuk kita memerah guna tangan. Sebab teknik ni sangat-sangat mudah, tapi bila kita tak tahu, kita rasa macam susah sangat nak keluarkan susu tu. Okay, so ni model payudara kat tangan Ras ni. Ni daerah areola, puting susu. Okay, actually dekat atas, bahagian atas payudara ni adalah saluran susu. Kau tengok sini. Ni adalah saluran susu yang Ras lukis ni. Okay. Dan ni dekat atas dia adalah kelenjar susu. Okay. So bagaimana cara untuk kita memerah gunakan tangan? Okay, nak perah dekat sini ke, dekat areola ke, dekat atas ni ke, kat mana ke kan? So kita rasa confused. Okay, so cara yang sebetul-betulnya adalah, okay, sebelum kita nak perah, sebaik-baiknya kita mandi guna air panas dulu. Okay, so untuk melancarkan pengaliran susu tu. Okay, kalau tak dapat mandi, dan kita boleh just ambil towel, rendam dekat dalam air panas dan perah. Okay, dan letak kejap, dab kejap dekat atas payudara ni, letak kejap dalam 5 minit macam tu sebelum kita mula untuk memerahkan susu tu. Okay, so lepas kita dah letak hot compression, kita boleh mula untuk memerah. Tapi sebelum kita merah tu, kita boleh merangsang puting. Okay, so just rangsang puting macam ni. Okay, so bila tujuan kita merangsang puting ni adalah untuk meningkatkan paras hormon oksitosin. So bila kita merangsang puting ni, paras hormon oksitosin akan meningkat. Sebab hormon oksitosin kan love hormone kan. Dia memerlukan untuk kita rasa relax, rasa dicintai, kasih sayang and all. So bila hormon oksitosin tu meningkat, kita relax, insyaAllah pengeluaran susu akan lebih. Okay, so lepas kita dah merangsang ni, kita boleh mulakan dengan teknik untuk memerah. Okay, so kita mulakan dengan C position. So tangan kita berbentuk huruf C begini.
Okay. Tengoklah ikut keselesaan. Ada yang selesa menggunakan tangan kanan, ada yang selesa menggunakan tangan kiri. So you all ikut keselesaan you all. Janji dia C position, and jika C position ni, okay, ibu jari dan juga jari telunjuk ni kena selari begini. Okay. So kalau you ubah position begini, tapi still kena selari. Tengok. Okay. Kedua-dua jari ni kena selari. Tak kisah position mana, tapi kena selari. Begini. Okay. So kalau kita selesa position begini, okay, dia kat atas, jangan letak kat bawah macam ni. Sebab kita nak urut di bahagian kelenjar susu, which is kat atas. Kelenjar susu kan kat atas kan? Bukan kat bawah Kalau kat bawah nanti takut puting melecet pula bila kita picit. So dekat atas tangan begini, and kita mula dengan menekan ke bawah. Gini. Menekan ke bawah. Okay. So boleh gerakkan tangan supaya dalam keadaan memutar begini. Okay. Dan gerakkan lagi. Tapi make sure selari Okay. So tu cara untuk kita buat teknik Mamet. Dan kita boleh selang-selikan dengan urutan. Cara memutar ini, urut dekat bahagian kelenjar susu, supaya kita melancarkan pengaliran susu tu. Okay. So dah urut-urut sikit, then boleh start semula. Tekan ke bawah So jari kita actually kat tempat yang sama tau. Dia bukan begini, kita bukan tolak macam ni. Kita bukan tolak macam ni You all nampak tak? Macam ni. Kalau kita tolak macam ni, lama-lama puting akan melecet. So you all akan rasa sakit. Dia bukan macam ni. Dia tangan kita still dekat tempat yang sama, posisi sama, tapi just menekan ke bawah begini. Okay. Okay, you all faham Okay. Tu teknik Mamet yang sangat mudah. So you all boleh melakukan teknik Mamet ni setelah selesai menyusu, secara direct ataupun dengan menggunakan pump. So lepas pump, you all boleh cuba untuk melakukan teknik Mamet ni untuk mengeluarkan susu sepenuhnya, supaya susu, production susu akan lebih meriah the next session. Okay, alright, thank you. Assalamualaikum.